Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam cikgu. Ni cikgu nak kita semua bersemangat sebab kita nak masuk topik baru. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya dekat sini, siapa minat muzik? Siapa minat main alat muzik? Jadi saya minat tapi tak pandai cikgu. Okey. Kalau macam tu cikgu nak bawa awak semua main piano, tapi awak semua tengok cikgu je yang main. Okey. Boleh nampak? Tak cikgu. Belum cikgu. Okey, boleh nampak tak? Nampak. Cikgu. Okey. Ready tak ni nak tengok main piano? Okey, kita mula. Best tak? Best. Okey. Macam mana piano ni boleh berbunyi? Sebenarnya, inilah anatomi piano yang sebenarnya. Nampak? Di sebalik key yang kita tekan tu, ada banyak tali-tali yang bergetar. Jadi bunyi tu terhasil daripada getaran yang kita bagi dekat tali tu. Boleh. Boleh. Seterusnya, ni kelawar dalam gua kan? Ya cikgu. Cikgu nak tanya, kalau kita masuk gua, suara kita akan jadi macam mana? Bergema. Bergema. Bergema kan? Okey, gambar yang kedua. Bila peti turun, kenapa kita nampak cahaya peti tu dulu, bukan bunyi dia? Siapa tahu? Sebab cahaya tu laju. Cahaya lagi laju dari bunyi. Okey. Jadi, cikgu nak tanya dekat sini, awak semua boleh tahu tak apa yang topik kita akan belajar hari ni? Gelombang. Gelombang bunyi. Wow, dah buat baca yang awal Betul, kita akan belajar topik baru, gelombang bunyi. Ini adalah hasil pembelajaran kita. Pelajar dapat menyatakan semula 3 ciri-ciri asas gelombang bunyi dengan betul. Dan berikut adalah 3 ciri-ciri gelombang bunyi yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey. Ini adalah petang minda yang cikgu dah buat. Nanti senang awak nak rujuk untuk peperiksaan. Untuk konsep gelombang bunyi. Poin yang pertama, siapa nak baca? Siapa nak dapat A sains? Boleh bacakan. Poin yang pertama. Siapa tu dah buka mic? Boleh baca. Saya cikgu. Pertama, bunyi ialah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh getaran. Ini adalah maksud bunyi. Dia merupakan tenaga. Tenaga bunyi. Poin yang kedua, siapa lagi nak dapat A dalam sains? Boleh baca? Saya cikgu. Silakan Jalil. Zarah-zarah udara di sekeliling boleh bergetar apabila objek bergetar. Ya, betul. Awak semua kena fahamkan juga tau. Okey. Getaran tu menyebabkan zarah bersebelahan turut bergetar dan menghasilkan satu pola pergerakan yang juga dikenali sebagai gelombang bunyi. Macam inilah gelombang bunyi terhasil. Okey. Ini konsep gelombang bunyi dan yang kedua kita belajar pasal ciri-ciri gelombang medium ni dia merupakan jirim. Tak kisahlah jirim tu berbentuk pepejal, cecair, udara. Kalau tak ada jirim, bunyi tak boleh merambat.
Apa keadaan yang tak dijirim? Keadaan vacuum. Siapa tahu maksud vacuum tu apa? Saya cikgu. Ya? Vacuum tu ruang yang tidak mengandungi jirim, terutamanya ruang yang udaranya telah dikeluarkan. Betul. Jadi bunyi tak boleh merambat melalui keadaan vacuum. Siapa rindu nak buat eksperimen dekat Mak Mai? Saya. Okey. Kita tengok eksperimen online je lah ya. Nanti buka sekolah kita okey. Tengok betul-betul tau eksperimen ni. Dalam eksperimen kali ini, loceng diletakkan di dalam balang loceng yang tertutup. Hidupkan suis loceng. Bunyi loceng tertutup masih jelas kedengaran, dan apabila kita sambungkan dengan pump vacuum, bunyi loceng masih berbunyi kerana tiada udara yang dikeluarkan. Dan apabila ada udara dikeluarkan dan disedut oleh pump vacuum, kita dapati bahawa bunyi loceng semakin perlahan dan perlahan. Dan apabila semua udara telah dikeluarkan, bunyi loceng tidak kedengaran lagi. Oleh itu, dalam eksperimen ini kita boleh dapati bahawa bunyi tidak boleh merambat dalam keadaan vacuum. Okey. Faham tak dari eksperimen tu? Hello, ada orang tak? Nanti cikgu. Cikgu. Bunyi tak boleh merambat dalam vacuum. Oh, pandai. Okey, ini adalah ciri-ciri yang pertama. Apa dia? Bunyi memerlukan medium untuk perambatan. Bunyi tak boleh keadaan vacuum. Okey. Ciri-ciri gelombang bunyi yang kedua, gelombang bunyi merambat pada kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza. Apa dia yang cikgu buat macam ni? Ini maksudnya gelombang bunyi merambat lebih laju dalam pepejal, kemudian cecair dan yang paling lambat adalah udara. Mesti awak semua tak faham lagi kan? Jom kita tengok video. Dalam udara adalah lebih jauh berbanding zarah-zarah dalam cecair dan pepejal. Oleh itu, ia mengambil masa lebih lama untuk satu zarah berlangkah ke zarah yang lain untuk menghasilkan gelombang bunyi yang akan sampai ke telinga pendengar. Selain udara, bunyi juga boleh merambat melalui medium cecair. Malah, bunyi boleh dihasilkan dengan lebih cepat di dalam medium cecair berbanding di dalam medium udara. Seperti yang dipaparkan, kedudukan zarah dalam cecair adalah lebih rapat. Oleh itu, bunyi boleh bergerak lebih laju di dalam medium cecair. Untuk pengetahuan semua, gelombang bunyi merambat dengan lebih baik. Kedudukan zarah-zarah dalam medium pepejal adalah sangat rapat dan padat. Oleh itu, bunyi bergerak sangat laju dalam pepejal. Okey, dah habis video. Dalam ni ada Amru tak? Amrullah. Ada Ya, itu. Amru tengok tak video tadi? Tengok. Okey, bunyi merambat dalam medium mana yang paling laju? Pepejal ke, cecair ke, udara? Udara. Kenapa udara, Dia Amru? pepejal tu. Okey, bunyi paling laju dalam pepejal. Yang paling lambat dalam udara.
Sebab kedudukan zarah-zarah sangat padat dalam pepejal. Okey. Untuk ciri-ciri gelombang bunyi yang ketiga, bunyi boleh dipantul. Okey, tengok ni. Cikgu ada highlight kan poin yang penting. Permukaan keras dan licin memantulkan bunyi dengan baik. Permukaan lembut dan kasar menyerap lebih baik. Kalau permukaan tu keras dan licin, dia memantulkan bunyi. Kalau permukaan tu lembut dan kasar, dia menyerap bunyi. Apa dia aplikasi pantulan bunyi ni dalam kehidupan seharian kita? Tadilah yang kita cakap gua tu. Bila kita masuk gua, suara kita dipantulkan, menghasilkan gema. Kalau penyerapan bunyi, aplikasi dalam kehidupan seharian kita adalah seperti dalam studio, bila kita nak buat konsert, kita kena ada dinding yang lembut dan kasar supaya tak adalah makcik jiran kita tu marah kita bising buat konsert. Okey. Itulah aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya ni sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi awak semua dah sedia ke untuk kita main quiz? Sudah cikgu. Dah cikgu. Okey. Jom kita main quiz. Sekejap ya. Awak semua pernah guna tak blue card ni? Pernah main dekat sini? Tak pernah cikgu. First time. First time. Okey. Awak semua boleh masukkan ID ataupun cikgu bagi link. Masuk tau semua. Inilah masa awak Baik, semua cikgu. ada pengalaman guna blue card ni. Okey, masuk. Dah ada yang masuk ke? Kosong lagi? Kejap cikgu, kejap. Okey. Loading. Mik Hun pula dah. Lagi baru 6 player. Kejap cikgu. Boleh, cikgu tunggu. Ke lama pilih ikon game ni? Fahim kenapa letak gambar macam tu? Sorry cikgu. Ada lagi tak? Kita ada berapa orang malam ni? 35. Siapa tak masuk, cikgu cari dia. Jalil cikgu, Jalil. Jalil Hakimi. Cikgu, level dulu. Cikgu. Dia duk push rank cikgu. Jalil Hakimi masuk sekarang. Mana Fathi? Ada tak Fathi dalam ni? Siapa lagi tak ada ni? Siapa ni Syakotiau? Lapar malam-malam ni baca. Ada lagi tak? Baru 19 orang. Oi, masuklah. Masuk semua belajar, masuk. Sebelah cikgu ni. Marah. 21. Aceh, Kita kelas dengan nama.
memang cikgu cari nanti. Cikgu bagi denda. Latihan berganda. Siapa yang tak kira? Slow cikgu. Cikgu lain slow. Cikgu lain slow, cikgu hujan. Oh, okey. Kalau macam tu, kita start. Boleh tak? Boleh. Cikgu. Okay. Good luck semua. Ni yang Ihsan baca tadi, maksud gelombang bunyi. Ada tak sempat jawab Cikgu, saya baru nak tekan cikgu. Wah, nampaknya Zal. Okay. Boleh baca cepat-cepat tau, 15 saat. Lagi cepat-cepat. Ada 3 orang tak sempat jawab. Oh, ramai betul soalan ni. Okay, bagus. Oh, Zal dah tak pertama dah. Okay. Okay, cepat. Cepat. Oh, okay, ada juga yang salah. Bunyi boleh diserak dan dipantulkan. Bunyi yang terpantul disebut yang gua tadi tu. Cepat. Dalam gua tadi tu. Cepat. Gelombang. Ada yang salah jawab gelombang. Gema dalam gua tu. Okay, soalan 5. Panjang pula dah soalan dia. Getaran dipindahkan dari satu zarah ke satu zarah dalam bentuk apa? Ni. Warna biru tu. Cikgu dah bagi jawapan. Ada juga yang tak jawab lagi. 27% je betul. Ni yang cikgu tanya Amru tu. Jawab cepat semua. % je. Ada juga yang jawab gas cair. Okay. Yang paling lambat, apa dia? Yang Amrul salah jawab tu. Okay, cepat. Masa dah nak tamat, time. Maaf semua, ni salah jawapan ni. Cikgu. Bonus lah cikgu. Bonus. Oh, tak aci tu. Cikgu nak scam sikit. Ni yang cikgu highlight tu. Yang dalam gua tu. Apa dia? Ramai lagi tak jawab ni. Masya Allah, permukaan kasar tu untuk menyerap bunyi. Okay, bagus Syairah. Ni soalan baik. Kecuali apa yang tak melibatkan pantulan? Mengukur suhu badan melibatkan pantulan ke tak? Okay, cepat jawab.
jawab? 64%. Okay. Next. Okay, warga siapa yang jawab memetik tali gitar ni? Susah ke soalan? Syahira. Okay, nanti cikgu belanja awak tapi awak bayar, okay? Okay. Untuk kita dah habis belajar, cikgu nak tekankan balik semula konsep gelombang bunyi. Bunyi ialah bunyi terhasil apabila ada getaran, dan gelombang bunyi terhasil apabila getaran dipindahkan daripada satu zarah ke zarah yang lain. Dan ciri-ciri gelombang bunyi ada 3. Yang ni. Okay. Cikgu akan pilih satu orang untuk bagi refleksi kelas kita, dan yang lain tulis dekat chat. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, dekat sini cikgu nampak Zarina ada tak? Ada cikgu. Okey. Sementara Zarina bagi refleksi, awak semua yang lain tulis dekat chat refleksi awak semua. Okey, cikgu tengok sekarang dan sambil dengar. Okay, untuk kelas hari ni dengan Cikgu Syafiqah, saya belajar tentang gelombang bunyi, dan gelombang bunyi ni dia ada 3 ciri, iaitu pertama memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, bunyi ni dia merambat pada kelajuan berbeza dalam medium yang berbeza. Contoh, cecair lain dekat peja lain dia punya kelajuan, dan akhir sekali bunyi boleh dipantul dan diserap macam dalam contoh gua tadi. Ya, Syed. Okay. Bagus Zarina. Yang lain pun bagus bagi refleksi. Okay. Nanti cikgu record semua refleksi awak semua ni. Siapa puji cikgu, cikgu bagi makan lebih sikit lah. Okay. Cikgu tak akan habiskan kelas macam ni saja. Cikgu akan bagi hadiah, iaitu latihan. Latihan dekat live worksheet. Ni link dia. Nanti kalau dah siap, awak semua kena ambil gambar dan send dekat cikgu sebagai bukti. Okay, boleh tak? Boleh. Okay. Dengan itu, sebelum tu awak semua jangan lupa baca topik seterusnya 10.2, iaitu kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Okay? Itu sahaja dari cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Syafiqah Nazira. InsyaAllah sebelum kita next, saya jemput seorang lah wakil lah untuk bagi komen. Volunteer. Jom. Saya doktor. Okey, silakan. Pengajaran Cikgu Syafiqah, satu dari segi intonasi suara menarik, semangat, dan ada lenggok, kira tak mengantuk lah. Untuk itu dari segi suara. Lepas tu dari segi pembentangan slide menarik, ada infografik dan banyak gambar.
dan seinduksi berkait, and itu saja kot. Perfect.